Maafkanlah kami semua, ya Allah. Nama diri saya, ya Allah, aku yang berdakwah ni tak sungguh-sungguh berdakwah, tak pandai buat dakwah, tak pandai nyampaikan, saya tak dapat nak berdakwah semua orang. Maafkan kami, ampun dosa kami, ya Allah. Bantulah semua alam dunia, ya Allah. Sembuhkan, selamatkan kami, ya Allah. Bantu kami selamat, maafkan kami, ya Allah. Tarilah azab dengan rahmat kasih sayangku, ya Allah. Sembuhkanlah, tarilah azab, maafkan kami, maafkan kami semua, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami semua, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda baik-baik dan sihat-sihat saja. Alhamdulillah, bersyukurillah. Pada video kali ini, saya nak mengajak anda untuk membincangkan tentang apa yang terjadi kepada Ustaz Abid Liu, pendakwah, seorang hartawan dan dermawan yang banyak menyumbangkan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat Marhin. Baru-baru ini, Ustaz Abid Liu telah ke Sabah. Beberapa hari lalu, Abid Liu memuatkan satu status di Facebook dia yang menyatakan telah dihalang untuk membina sekolah dan memberi bantuan di sebuah tempat yang dikenali sebagai pulau-pulau di sempurna Sabah. Hasratnya itu untuk membina sekolah dan membina Dewan Serbaguna untuk penduduk di sana telah mendapat halangan oleh siapa tidak pula dinyatakan oleh Ustaz. Sebaliknya, beliau telah diugut ataupun diancam untuk dikenakan denda RM100,000 ataupun denda dan penjara. Masya Allah. Jadi disebabkan adanya halangan tersebut, Ustaz Abid Liu tidak dapat meneruskan misi dia untuk memberi bantuan kepada penduduk di sana dan tidak dapat meneruskan hasrat dia yang mulia itu untuk membina sekolah dan Dewan Serbaguna untuk penduduk di sana. Berbagai khabar dan cerita yang kita dapat dengar, dan kalau dibaca komen-komen netizen, ada yang mengatakan bahawa Ustaz Abid Liu bukan dihalang untuk memberi bantuan, sebaliknya diberi nasihat untuk tidak datang ke tempat tersebut kerana terdapat ancaman lanun dan juga kawasan zon merah disebabkan COVID-19. Tapi ada juga netizen yang mengatakan Ustaz Abid Liu sepatutnya hanya memberikan bantuan saja, tak perlu nak mengislamkan penduduk. Kita tahu majoriti penduduk yang berada di Sabah ataupun di kawasan yang Abid Liu pergi tersebut adalah mereka yang tidak beragama Islam, dan banyak juga mereka ini adalah orang-orang susah, orang-orang marhin, masyarakat yang miskin, yang beliau telah Islamkan mereka. Jadi pada pandangan saya, mungkin orang yang memberikan pandangan tersebut, yang mengatakan Abid Liu seolah-olah memaksa penduduk untuk diislamkan baru diberi bantuan, itu bagi saya mereka ini tidak memahami tentang Islam yang sebenar-benarnya. Sebenarnya Islam itu tidak ada paksaan pun. Barangkali saya berfikir beliau pergi ke satu tempat yang masyarakatnya itu sudahlah miskin, pengamalan agama pun tidak ada ataupun tidak kuat. Jadi disebabkan beliau juga adalah seorang pendakwah, maka bagi saya tidak menjadi halangan dan tidak menjadi masalah kalau Ustaz Abid Liu mengislamkan mereka dengan syarat tanpa paksaan. Dan kalau kita lihat, Ustaz Abid Liu banyak membantu masyarakat non-Muslim di Semenanjung. Jadi tidak timbul persoalan Islam dulu baru diberi bantuan. Terdapat juga netizen yang mengatakan bahawa halangan yang dihadapi oleh Ustaz Abid Liu ini sudah pun dijangka. Dan terdapat juga YouTuber atau blogger-blogger menyatakan halangan tersebut datangnya daripada orang politik ataupun pihak pemerintah. Boleh jadi juga benar, kerana berdasarkan status ataupun makluman daripada media sosial Ustaz Abid Liu, masyarakat di sana menyambut baik kedatangan Ustaz Abid Liu dan rombongannya di Sabah. Malahan Pesuruhjaya Polis Sabah juga dan Ketua Polis Sabah juga menyampaikan salam
dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada beliau dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan atas sumbangan yang telah diberikan oleh Ustaz Abid Liu terhadap masyarakat Sabah. Jadi persoalannya, kalau polis pun tidak ada masalah untuk mengizinkan Ustaz Abid Liu memberi bantuan, siapa yang menghalang mereka lagi kalau bukan orang-orang yang mempunyai kuasa? Konon-kononnya mereka ini adalah waris atau penduduk asal di kawasan tersebut. Seharusnya Ustaz Abid Liu harus bertemu dengan mereka dulu, baru boleh diberikan bantuan. Ada juga netizen yang memberi satu analogi. Bayangkan ada orang yang datang ke rumah kita, lalu dia terus menuju ke dapur rumah, makan dan minum di dapur rumah kita. Jadi apakah tindakan kita ke atas orang asing yang melulu masuk ke dalam rumah kita tu? Itulah kita akan menghalau dia, bukan? Tapi pada pandangan saya, analogi tersebut tidak tepat, kerana semua rakyat Malaysia sudah kenal siapa Ustaz Abid Liu ni. Dengan bantuan-bantuan yang diberikan tanpa mengharapkan apa-apa daripada masyarakat, sudah membuktikan keikhlasan dan kejujuran beliau dalam membantu dan mengimarahkan dalam membantu masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Sebab itu cara Ustaz Abid Liu sentiasa memaklumkan pergerakan beliau untuk memberi bantuan itu adalah baik. Kerana apa? Kerana itu akan membuka peluang kepada masyarakat yang memerlukan untuk menghubungi beliau di media sosial, sama ada langsung kepada beliau ataupun melalui staf-staf dan kaki tangan dia. Ialah, kalau kita nak mengatakan dia riak dan sebagainya, urusan ikhlas itu urusan hamba dengan Tuhan. Jadi tiada kaitan langsung dalam hal ni. Okey, berbalik kepada halangan yang dihadapi oleh Ustaz Abid Liu dalam membina sekolah dan membina Dewan Serbaguna untuk penduduk di pulau-pulau di Sempunang. Bagi saya, pada pandangan saya, perkara ini amatlah tidak wajar. Jikalaupun waris penduduk yang mungkin dikatakan keluarga atau keturunan yang membuka kawasan tersebut, beliau seharusnya berlapang dada dan kalau boleh, teruslah berjumpa dengan Ustaz Abid Liu di sana. Kenapa harus dihalang untuk dia datang ke sana lalu diugut dengan tindakan undang-undang? Hal ini tidak patutlah dilakukan sama sekali. Saya ingin menegur, kalau jika anda adalah waris bagi penduduk di sana, anda bertanggungjawab dengan anak buah anda, masyarakat anda. Jika datang kepada anda orang yang mahu memberikan bantuan, anda seharusnya menerima dengan hati yang terbuka. Anda tidak seharusnya menghalang orang memberi bantuan kepada masyarakat atau anak-anak buah anda. Jika anda menghalang mereka, maka anda tidak layak untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Kalau yang menghalang Ustaz Abid Liu ni adalah tokoh-tokoh politik atau orang-orang politik, maka saya seru juga supaya rakyat tidak memilih pemimpin yang serupa ini. Sudah cukuplah orang-orang politik, orang-orang atasan ini mendapat segala kemudahan daripada cuka-cuka rakyat. Sudah cukuplah berita-berita yang kita dengar bagaimana orang-orang politik menerima dan memakan rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Saya tidak mengatakan tokoh politik, tokoh pemimpin setempat di pulau-pulau Sempunang tersebut. Saya menyatakan secara umum berlaku juga di Semenanjung, di mana-mana tempat di Semenanjung Malaysia ni. Dulu pun ini bukan pertama kali, sebelum ini pun Ustaz Abid Liu juga telah dihalang untuk memberikan bantuan. Dikatakan harus melalui orang-orang tertentu baru boleh disampaikan bantuan tersebut. Tolonglah, zaman sekarang dah serba moden. Kita boleh berhubung dengan berbagai cara dan kita masyarakat sekarang pun sudah terbuka. Kalau anda sebagai seorang pemimpin politik menghalang seorang yang dermawan membantu orang-orang yang menyokong dan menaikkan anda harus ingat, satu masa dan ketika mereka akan membenci anda dan anda pasti akan jatuh kerana anda tidak layak untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang menghalang daripada bantuan sampai kepada masyarakat atau orang-orang bawahan anda. Anda tidak perlu takut Ustaz Abid Liu mahu mengambil pengaruh dan sebagainya. Kalaupun Ustaz Abid Liu disayangi oleh pengundi-pengundi atau pemilih-pemilih anda, ia tidak akan menjejaskan undi anda pun pada pilihan raya akan datang. Saya yakin Ustaz Abid Liu tidak akan menyertai mana-mana parti politik dan tidak akan menggunakan pengaruh orang suka dan sayang kepada dia tu untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti mana kalian, wahai pemimpin politik, memanfaatkan rasa suka dan sayang dan kepercayaan masyarakat kepada anda untuk menaikkan nama anda sebagai pemimpin mereka. Apa yang berlaku pada Ustaz Abid Liu mengingatkan kita kepada tentangan dan halangan yang dihadapi oleh Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud, di mana Nabi Saleh ini telah diutus kepada kaum Samud untuk mengajak kaumnya itu menyembah Allah yang esa. Orang-orang tua dan pemuka-pemuka atau ketua-ketua bagi kaum Samud tersebut telah menyatakan, wahai Saleh, kami melihat kamu ini seorang yang cekap, seorang yang tangkas, seorang yang bijak, seorang yang mempunyai pandangan yang bernas, pertimbangan yang selalu tepat, sikap yang ramah tamah,
tubuh badan yang tegap, sihat dan sangat dipercayai dan dihormati oleh kami semua. Tapi kamu mengajak kami untuk meninggalkan sembahan-sembahan nenek moyang kita ni. Jadi kami tidak akan tinggalkan sembahan datuk nenek moyang kami. Semata-mata kami nak ikut kamu ini, wahai Saleh. Berbagai cercaan yang dilemparkan oleh kaum Samud ni terhadap Nabi Allah Saleh. Malahan apabila Allah mengizinkan satu mukjizat yang besar berlaku pada Nabi Allah Saleh, iaitu keluarnya unta-unta betina yang sihat, yang gemuk daripada celahan-celahan batu di hadapan mereka sendiri. Mereka masih tidak beriman dengan Nabi Allah Saleh AS. Malahan mereka sanggup dan tega untuk membunuh unta-unta tersebut. Lalu Allah menimpakan azab bagi mereka dengan satu tempikan daripada malaikat Jibril AS, menyebabkan tubuh mereka hancur berkecai berkeping-keping. Wa na'udzubillah min zalik, astaghfirullahalazim. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam ini seolah-olahnya sama yang berlaku kepada Ustaz Iblis. Ya, Ustaz Iblis bukan seorang nabi dan seorang rasul, tapi kalau kita lihat akhlak dia, kepribadian dia, kehebatan dia membantu atau mendekati masyarakat itu amatlah kan seiras dengan apa yang ada pada Nabi Allah Saleh alaihi salam. So harusnya kita rakyat Malaysia berbangga dan bersama bersyukur kerana kita mempunyai ustaz pendakwah yang seperti ini, hartawan dan dermawan. Seharusnya kita rakyat Malaysia membela Ustaz Ibit Liu ni. Jangan lagi di masa akan datang beliau dihalang langkah-langkah dia untuk memberi bantuan dan mendekati masyarakat marhin. Sudahlah drama-drama politik tempatan, drama-drama politik parti, drama-drama masyarakat yang mengawal anak-anak buah dia. Sampaikan bantuan pun tak boleh nak diberikan, takut kurang pengaruh dan sebagainya. Cukup dah. Wahai rakyat Malaysia, wahai masyarakat setempat, jangan dipilih lagi pemimpin yang macam ini. Mereka ni bukan pemimpin anda. Kalau pemimpin yang betul-betul yang mempunyai hati budi, dia pasti akan gembira kalau ada pihak yang ingin membantu anda. Dan melalui status yang baru dimuat naik oleh Ustaz David Liu dalam beberapa jam, beliau sudah pun kembali ke rumahnya. Alhamdulillah wa syukurlah. Dan beliau juga disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19. Allah tolong siapa yang menolong agamanya. Allah pasti memelihara bagi orang yang memelihara agamanya. Wahai Ustaz David Liu, saya amat mengagumi anda. Saya dan kami rakyat Malaysia amat berterima kasih, dan kami benar-benar mengharapkan anda, Ustaz David Liu, terus membantu rakyat Malaysia. Tindakan anda ini, wahai Ustaz David Liu, akan memberikan warna yang amat indah di mata rakyat Malaysia. Keindahan agama Islam itu sendiri, malahan juga memberi peluang dan kehidupan kepada masyarakat yang memerlukan tanpa mengira kaum dan agama. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan inilah halangan. Walaupun kita dapat menerima halangan dan rintangan ini sebagai satu kelaziman, namun demikian itu bukanlah tanda kita ni rakyat Malaysia harus membiarkan perkara ini terus berlaku. Saya seru semua rakyat Malaysia, mari kita bersama menyokong dan duduk di belakang Ustaz David Liu. Dan tolong jangan jadi hipokrit ya. Kalau anda betul-betul, kalau anda adalah agensi-agensi atau orang-orang yang berpengaruh, tolong kalau dihalang, tolong lepaskan beliau. Biar bantuan itu sampai kepada rakyat. Fokusnya rakyat. Bukannya orang-orang yang menguasai rakyat tersebut dengan cara yang merugikan rakyat. Tak mau benda itu semua. InsyaAllah bagi pemimpin, bagi pihak berkuasa, bagi orang-orang yang pengaruh yang membantu Ustaz Biru dan dakwahnya, insyaAllah akan diganjari dengan syurga. Dan bagi rakyat Malaysia juga akan mendapatkan sebanyak-banyak kebaikan daripada kedermawanan seorang hamba Allah ini. Dan saya juga mengharapkan agar lahir para asatizah dan ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah yang hartawan supaya turun bertemu dengan masyarakat, bantu masyarakat, tolong masyarakat sedaya mampu yang ada. Saya minta maaf, jangan semata-mata hanya tahu meminta derma untuk membina madrasah, untuk membina bangunan pusat tahfiz dan sebagainya. Namun demikian, apabila anda sudah besar dan kuat, anda harus mendidik diri anda dan juga murid-murid anda untuk menjadi pendakwah seperti Nabi dan Rasul yang turun ke tengah masyarakat. Bantu. Bukan semata-mata duduk di singgah-sana seperti orang-orang politik yang tak sedar diri. Kalau anda sebagai seorang pendakwah, anda duduk di singgah sana saja semata-mata, anda hanya melihat kesusahan
rakyat ni sebagai satu takdir saja, saya rasa anda juga tak layak menjadi pendakwah. Duduk rumah sajalah, jangan tonjolkan diri sebagai pendakwah, malu. Itu saja pada video kali ini. Bagi anda yang belum subscribe, silalah subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng, share supaya anda tidak ketinggalan video-video yang terkini, insya-Allah. Terima kasih. Bersihkan hati, sayangi diri, dan pandanglah dengan mata hati.